Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Kesihatan live kita. Link live saya yang sebelum ni dia tergendala. Saya tak tahu kenapa dia dah ah, sepatutnya dia auto start. So saya dah berada di depan komputer. Saya rasa lebih kurang 10 minit sebelum benda tu auto start. So bila dia dah uh, auto start tapi dia macam hang. So saya terpaksa online uh, di sini lah di link baru. Uh, Yalah, sementara kita menunggu kawan-kawan lain untuk bangun tidur, saya nak share dulu kita punya link untuk ni. Uh, okay, select copy, copy. Alright. Assalamualaikum, Encik Abdul. Apa tu? Hi 8. Hi. 8 dengan I okey dekat. Okey, dia depan komputer. Baik, kita menanti lagi kawan-kawan kita yang lain. Cik Abdul, apa khabar? Sudah sarapan ke belum? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya salah tu, typo. Typo mudah-mudi. Baik, Encik Abu Hassan. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita nak tengok kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Boleh dengar? Oh, Sabina Tech tu hang beli dua ke satu? Saya beli dua. Saya beli dua Encik Abdul. Sebab saya beli masa zaman bukan zaman, masa awal-awal keadaan dulu. Masa apa nak kata? Masa dia buat Kickstarter. Ah, Kickstarter. So saya dapatkan dia masa awal-awal. Assalamualaikum Tuan Bisha. Tuan Fardi Syawal. Waalaikumsalam. Model Hummer. Nampak kan Hummer kan? Um, Cik Osman, Assalamualaikum, selamat pagi. Balai sangat-sangat Cik Abdul. Saya beli dua masa tu. Saya dapat duit Malaysia lebih kurang dalam tak sampai 500. Kickstarter masa tu awal lagi. Orang pergi kerja kot Isnin pagi ni. Yeah, orang pergi kerja. Kerja di atas katil, masih tidur lagi. Kan? Um, Syaifuddin Hassan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita masih menanti lagi kawan-kawan kita yang kita ada last mata. Okey, lagi seminit, 2 minit kita akan start insyaAllah. Dah 9.14 dah. Apa sekarang berapa harga dia, Cik Abdul? Kalau boleh berkongsi di sini, harganya sekarang ni berapa yang dijual? Morning. Syukur Sapuan. Syukur Sapuan. Ramai orang hebat-hebat ni. Work in bed tak ada. Breakfast in bed ada. Yes. 599 sebiji. Oh, okey. 599 sebiji. Basically ni Cik Bisha saya punya dulu saya punya career dulu. Saya bercareer sebagai gamers. Star Wars. Siapa main game tahulah. Dululah. Sekarang boleh nak bercareer main game sangat. Kita busy. Wow, 1,100 lebih sepasang. SX tu saya andaikan 99 lah.
Dok. Hai. Dahsyat ah. Okay. Tarat, tarat. Alright, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, boleh kita mula. Sambil-sambil tengah sarapan, sambil-sambil apa? Sambil-sambil kita di pagi Isnin ni, permulaan hari fasa ketiga PKP. Okay, so memandangkan zaman-zaman PKP ni, ramai yang orang kata apa, uh, ramai-ramai yang sekarang yang dah start berniaga online, dah ramai yang dah orang kata apa, dah membiasakan diri dengan online lah, membeli di online, nak menjual di online, at least paling-paling tidak pun WhatsApp, share kat group kan. So, and then dah start ada ramai yang ada website, dah buat website, Lazada, Shopee, dah ada shop kan. Lazada pun sekarang dia dah ada inisiatif apa, dia panggil apa tu saya tak ingat lah. Tapi Lazada buat lah. So Lazada ada buat satu inisiatif untuk membantulah, memudahkan dan membantu orang untuk berniaga di online, especially Lazada lah. Okay, so hari ni kita punya tajuk adalah, saya pun lupa satu tajuk ayat dia lah, tapi saya ingat lah. Uh, macam tahu-tahu tengah sarapan. Yes, saya boleh bau. Bau, tak tahulah bau nasi lemak ke, bau mi goreng ke, mihun kan. Okay, so kita hari ni kita nak sembang, sembang saja, nak sembang, nak discuss pasal, nak share pasal macam mana kita nak dapatkan target yang tepat bila kita buat ABS, sebab kita selalu buat ABS, kita selalu bermain dengan avatar, kita selalu bermain dengan setting ABS, kita selalu bermain dengan copywriting, selalu bermain dengan video, buat gambar apa semua kan. But kadang-kadang kita buat tu jadi betul, kadang-kadang kita buat tu kelawa, tak jadi langsung kan. Tapi most of the time tu dia macam sorang-sorang kuku kan. Dan benda yang orang kata apa, paling memenatkan adalah bila kita bermula dengan ABS kan, kita selalu orang kata apa, uh, kita sangkut dalam satu cycle yang penat lah. Maksudnya setiap kali kita nak buat ads, kita kena cari audience. Setiap kali buat ads, kita cari audience kan. Dan audience yang kita yang sebelum ni, kadang kita guna, kadang kita tak guna. But the reason why yang kita jadi macam tu is sebab bila kita buat avatar kan, kita buat avatar lah, customer avatar lah, untuk konon-konon kan, kita buat customer avatar. Kita buatlah lelaki, perempuan, perempuan yang belum berkahwin ataupun dah ada anak, anak dua orang dan bla. Yes, selamat pagi Abdul Syakur. Selamat pagi, terima kasih join. Terima kasih semua yang join. Okay, so kita buat avatar, kita set dan sekian kan. But secara secara realnya, secara uh, orang kata apa, secara logiknya lah, secara real lah, kita takkan boleh dapatkan 100% avatar yang kita duk buat atas kertas tu dalam setting Facebook. Takkan. Contohlah kalau kita buat avatar kita adalah perempuan yang belum berkahwin, yang suka makan hotdog, yang suka makan burger, yang suka tengok wayang, yang suka-suka kan. But yes, dalam Facebook ada interest-interest semua tu. Tapi dia bukanlah 100% directly connected dengan avatar kita. And then yes, Assalamualaikum Cik Rozaimi, selamat pagi. Uh, dalam setting ABS dia ada serta-serta benda je yang kita boleh setting, kita boleh select, dan ada banyak interest. But bila kita bermain dengan interest, bila kita bermain dengan narrowing our audience kan, kita narrowkan kita punya audience tu, lagi narrow kita buat, lagi tinggi chances untuk kita punya iklan tu jadi mahal. Iklan tu jadi mahal bukan sebab orang kata apa, bukan sebab klik dia mahal, bukan sebab video view dia mahal, bukan sebab per message dia mahal, tak. Dia mahal sebab nak reach ke orang tu yang mahal. Okay, maksudnya kita bayar Facebook, bukan kita bayar per klik. Kita tak bayar per klik, kita tak bayar per traffic, kita tak bayar per video view, kita tak bayar per message, kita bayar reach, kita bayar CPM, cost per thousand reach. Yang itu yang kita bayar dulu. So bila kita
minta pelik-pelik kat Facebook kan. So kita pun setting lah Nero, punyalah Nero ni, exclude lah berbagai semua. Dia memang orang kata sangat sangat detail lah setting tu. Dia macam kita pergi ke tailor lah. Kita nak buat baju Melayu kan. Dia ada dua cara. Kita nak baju Melayu, kita pergi ke Giant, kita beli yang dah siap. Kan? Maksudnya, benda tu murah. Benda dah siap. Ready made. Tapi Giant dah lah. Dia sangat-sangat murah. Compare tu, kita pergi ke tailor, kita cakap dengan tailor, okay, ni bahu nak macam ni, okay, pinggang nak macam ni, ramping sikit. Lepas tu poket nak sengit. Lepas tu collar nak macam ni, macam ni. Semua kita minta kan. Lagi banyak kita minta, lagilah tailor tu naik ke dia. So sama macam Facebook, lagi banyak kita narrowkan kita dia tu, lagi mahal sebenarnya data tu. Lagi mahal sebenarnya kita kena cost per reach. Itu adalah masalah pertama. Masalah yang kedua, bila kita dah buat satu round FBS, kita katalah kita setting kena. Jadilah leads masuk banyak, sales ada apa semua kan. But the next round kita buat kebarangkalian untuk kita hit the same tu agak susah lah. Sebab ada orang dia pandai bermain dengan data. So dia main dengan data yang sebelum-sebelum. So benda tu berkontinu. So dia punya sharing kita pagi ni adalah macam mana kita nak buat supaya kita punya setting tu jadi satu benda yang kita boleh cycle kan. Cycle. Benda yang sama kita boleh cycle dalam satu tempoh yang lama, yang panjang. Kalau at least dalam 6 bulan, setahun kita boleh pakai data yang sama. And saya dengan tim saya pun ada certain data yang kita masih pakai sampai hari ni. Dah almost ni dah tahun ketiga lah, dah masuk tahun ketiga. Kita masih pakai data yang sama. And then saya punya student, saya punya yang pernah bercoaching dengan saya pun ada yang masih menggunakan data-data lama. Even ada yang masih gunakan video yang masa coaching tu dia masih lagi gunakan video tu untuk buat iklan sampai ke hari ni. So meaning that dia is a combination of tactical and technical kan. Ini maksudnya dalam kita ni copywriting, apa kita punya approach, apa kita punya angle kita nak cakap dalam copywriting kita, apa kita punya orang kata apa, lenggok bahasa kita punya, yelah, kita punya video kan. And then technical ni is part yang kita punya data kat belakang tu. So kita dah ada satu iklan yang power kan, copywriting dah power, video dah power, but kalau kita reach the right target, dia akan jadi sangat-sangat power. So saya nak share saya punya screen. Okay, kita cuba share screen sebab saya nampak ada option share screen. Tapi bila saya dah live, saya dah tak boleh nak share screen tu. So saya nak try lah nak menggunakan orang kata apa, the power of mind kan. But sebelum saya teruskan, saya buat satu poll lah kan. Saya just nak tanya berapa lama orang kata apa, bukan berapa lama, tahap orang kata apa, tahap kepuasan ataupun tahap orang kata apa, kebiasaan kan, tahap orang kata apa, bila kita buat something dan benda tu jadi. Dia panggil apa? Tahap tahap. Okay, tahap keberkesanan lah. Keberkesanan. Tahap keberkesanan ABS sekarang. Yang korang buat. Saya ada buat tools, polls tu, tolong jawab kan. Sangat berkesan. Berkesan. Sekali tak berkesan. Tak berkesan. Alright. So okay, saya ada up satu poll. Okay, tolong jawab poll tu. Okay, ada link kat bawah tu kan, kat bawah tu. Okay, tekan tahap keputusan ABS sekarang yang korang punya. So just pilih je yang mana satu. Just saya nak tahu yang bersama saya pagi ni apa dia punya orang kata apa, yalah, kita punya kedudukan tu di mana kan. So that bila saya nak share macam mana nak cari target audience yang tepat tu, dia lebih
lebihlah mudah nak disamakan kan. Alright, klik kat bawah tu, tahap kepesanan ABS sekarang tu. So tolong jawab je poll tu. So saya akan show result poll tu dekat video, so korang akan nampak. Okay, alright. So sementara poll tu tengah berjalan, kita ada banyak cara untuk apa orang kata apa, untuk uh, setting ABS. Ada banyak teknik, ada banyak method, ada banyak uh, ajaran kan, ada banyak mazhab kan. So yang mana satu yang paling bagus, yang mana satu yang paling berkesan, dan yang mana satu yang paling wajib kita pakai? Jawapan dia tak ada lah, tak ada satu yang kita boleh cakap, yang saya boleh cakap okey kena guna yang ni, kena buat yang ni, kena buat macam ni. Tak. Dia tak ada satu, sebab dia mengikut keadaan dan mengikut kesesuaian. Ada orang bisnes dia sesuai macam ni, ada orang bisnes dia tak sesuai, ada orang suka buat macam ni, ada orang dia biasa macam ni. So dia banyak banyak kata apa, banyak faktor yang ni, yang menyebabkan sesuai ataupun tidak satu benda tu kan. Saya punya poll kat bawah ni baru ada 2 orang yang jawab. So, ada seorang jawab sangat berkesan dan seorang jawab berkesan. So yang lain-lain tu klik je kat bawah tu, ada button tu yang tahap kepesanan ABS sekarang ni, klik kat button tu and then boleh jawab lah. Senang je, pilih je benda tu. So sekarang korang nampak kan, baru ada 2 orang yang jawab. Yang lain-lain saya tunggu sekejap poll tu sementara. Uh, alright. So saya plan sebenarnya nak share sebenarnya screen. Tapi bila saya dah live tadi, dah tak boleh nak share screen dulu. Saya sepatutnya saya share dulu screen tu. Uh, tapi tak apa. Saya akan gunakan creativity dan hayalan dan gambaran lah, bayangan lah untuk kita share. Buat tu. Uh, Mana saya punya poll? Kenapa tak ada jawab lagi? Poll baru 2 orang. Yang lain-lain tak nampak link poll. Oh, ada kat bawah tu. Nampak result. Korang tak nampak dia punya link nak poll. Ya, tengok sikit. Ada polling tu, poll tu ada tu. Ya. Tak ada poll. Kat mana dia keluar? Tapi yang ada 2 orang dah jawab ni, dia jawab kat mana? Saya pun tak nampak sebenarnya. Uh, tapi tengah aktif. Okay, saya open balik. Okay, kita tengok. Saya dah open balik poll tu. Uh, so should be there. Somewhere dia ada lagging. Dahsyat agak lagging dia ni. Yes, dah keluar dah kat bawah tu. So boleh pilih poll kat bawah tu, tekan jawapan masing-masing. Sementara okay. Tak nampak link kan? Okay. Dah ada bawah tu. Cuba tengok. Nampak tak? Nampak tak link? Komen. So kita menunggu kejap jawapan poll. Misteri, serius tak nampak. Dia lambat kot tuan. Mak Juki nipu. Mungkin dia lambat, dia kata apa? Delay kan, delay. Saya tak tahu, saya rasa video ni yang lambat. Teks datang dulu. Sebab saya nampak teks tu keluar dah dekat saya punya view. Tu dah nampak dah. Ada seorang jawab tak berkesan. So baru ada 3 orang yang jawab. Kita yang lain-lain tolong jawab poll tu dulu. Kita nak tengok apakah kondisi kita sekarang ni sebelum kita continue seterusnya. Sementara tu share lah dekat kawan-kawan kita. Ada dekat video tuan. Dia bukan kat komen, kat video. Bila tengok live video tu ada dekat atas video kat bawah. Bawah ni. Ni. Kan. Mungkin video tu lambat kot. Ke
Okay, dah ada lagi pool seorang, ada seorang lagi masuk pool. Yes, baru ada 4 orang. Come on, share dulu, share kawan-kawan kita. Saya bercadang untuk go live ni. Oh ya ke? Semalam buat apa pun tak ramai orang dapat. Rasanya saya kena buat yes, dia appear dekat video live. Saya tak sure kalau dekat phone nampak ke tidak. Kalau dekat PC sepatutnya nampak, dekat phone saya tak sure. Phone ni pun, yalah maklumlah orang jarang live kan. Biasa buat video ya, mereka rakaman. Okay, so alright lah. Kita tunggu lama-lama pool ni sebab nama yang tak nampak. So saya just show result dulu. Okay. So basically kalau ikut ni ada 4 orang yang vote. Seorang kata sangat berkesan, 2 orang kata berkesan, seorang kata tak berkesan. Okay. So macam ni. Bila kita buat avatar, bila kita buat target lah, kita nak cari target, kita selalu fokus kepada apa yang kita nak. Kita nak orang yang macam mana, kita nak ni. But wow, 1000 penonton, 9 orang yang jawab. Okay, baik. So saya ada 18 orang penonton, 4 orang jawab. So saya punya percentage lagi tinggi lah. So bila kita buat avatar semua, kita susah lah nak dapatkan setting yang spesifik macam avatar tu. So apa cara lain yang kita boleh dapatkan target audience yang betul-betul yang kita nak, yang orang kata apa, yang kita nak lah kan. Okay, dia ada banyak cara, but saya akan share satu cara yang saya ada beberapa cara yang saya gunakan, but this is the satu cara yang saya consider sebagai lower entry punya cara lah. Maksudnya tak payah nak pening-pening, tak payah nak ni, but ada cara dia supaya saya boleh kumpul orang yang saya nak duduk dalam satu tempat dan saya boleh dia dan saya boleh menggunakan dia untuk kempen yang akan datang. Alright. So basically dia punya konsep dia very simple. Konsep dia adalah kita sebagai product owner. Saya ambil contoh malam tadi saya ada somebody ber one to one dengan saya. Dia mempromote satu bisnes. Dia bukan bisnes lah, dia adalah education business. Bisnes dia adalah mencari orang suri rumah yang nak buat income tepi, income tambahan lah. Suri rumah yang tak bekerja yang nak buat income. So apa yang dia offer adalah kelas membuat sandwich. Kan? Kelas membuat sandwich, maksudnya dia akan ajar orang untuk buat sandwich dan akan ajar orang untuk macam mana nak menjual sandwich yang orang tu buat. So itu adalah dia punya bisnes. Kelas buat sandwich dan ajar orang macam mana nak menjual sandwich daripada rumah. So dia ajar orang tu buat sandwich dan dia ajar juga orang tu macam mana nak menjual kan daripada rumah. So maksudnya dia punya student tu akan boleh lah buat income daripada rumah. Right. So yang itu adalah apa bisnes dia dan apa yang dia buat. Kan? Bisnes dia dan apa yang dia buat. But sekarang ni macam mana kita nak dapatkan orang yang tu student ni, student rumah ni. Okay. So basically kita kena ada satu titik pertemuan kat tengah-tengah. Kita daripada sini kita nak student yang belajar buat sandwich dan buat income dari rumah. Itu adalah yang kita nak. Okay, kita kena cari satu titik pertemuan. Sebab ni student yang kat sini ni, which is our target market, suri rumah yang nak buat income, kan? Maksudnya kalau dari segi avatarnya ataupun dari segi personanya adalah suri rumah yang tidak bekerja, yang kalau boleh nak buat income. Maksudnya kalau di income bagus lah, sebab kita dah tahu suri rumah yang tak bekerja ni dia tak mungkin lah dulu yang dia tak ada heran sangat dengan income ni, sebab kalau dia heran pasal income dia dah cari jalanan untuk bekerja ataupun dia ada kekangan lain. But dia ada banyak sebab kenapa dia menjadi suri rumah yang tidak bekerja. Dia ada banyak sebab. Tapi ada beberapa sebab sahaja yang menyebabkan dia bertemu kita kat tengah tu untuk buat income kan. But sebelum kita mencari orang suri rumah yang tidak bekerja yang nak buat income, di tengah-tengah ni kita kena cari diorang di sini, di hujung ni. So kita dah daripada sini, kita tak boleh nak terus cross ke situ. Kita kena buat satu titik tengah di mana ni kita ada benda yang kita nak kan, diorang ada benda yang diorang nak. Okay, jangan cakap lagi pasal orang kata apa,
kita punya yang nak offer buat income kat rumah tu, jangan. Kita cari apa benda lain yang diorang nak. The larger the needs of the larger group. The needs of the larger, maksudnya dalam golongan-golongan suruh yang tidak bekerja ni, kan, yang diorang nak. Selain daripada apa yang kita offer adalah peluang jana pendapatan dari rumah dengan menjual itu yang kita offer. Tapi bila kita nak reach diorang di side diorang kan, di belah diorang ni, kat belah sini ni, kita kena fikir apa yang benda yang diorang nak yang lagi general, yang lagi generik, yang suri rumah yang tidak bekerja ni nak. Kan? So kita cari benda tu, apa yang diorang nak dan apa yang kita nak, dan kita jumpa kat tengah. Macam mana kita nak jumpa kat tengah? So dari segi konsepnya dia macam tu, kan? So dari segi teknikal kan, macam mana kita nak setting, macam mana kita nak buat the journey tu, saya akan explain lah dalam masa kita ada lebih kurang dalam 25 minit lagi. So the first step adalah mengenal pasti apa yang diorang nak yang tidak berkaitan dengan apa yang kita offer. Maksudnya kehendak diorang yang lebih besar daripada apa yang kita nak offer. Kalau kita rasa apa yang kita offer tu dah besar, kita kena check yang lagi besar apa yang diorang nak, kan. Saya tak boleh nak bagi satu point yang kuat, but kalau kita bercakap pasal suri rumah yang tidak bekerja, kan, apa benda yang dia nak lah, dia nak ini contoh-contoh, contoh, sebab kita just out of the thin air. Kita tahu dia adalah seorang suri rumah yang tidak bekerja, dan apa yang kita tahu pasal dia ni adalah dia memang selalu duduk rumah dan dia selalu tengok TV, dan apa yang benda yang kita tahu, dia memandangkan dia memang selalu duduk rumah. Dia, orang kata apa, suri rumah, dia mesti sentiasa menunggu kepulangan husband dia mesti sentiasa menunggu kepulangan anak daripada sekolah, sebab dia akan rasa, orang kata apa, rasa berkeluarga bila dia orang balik, dan dia mesti nak bagi the best pada family dia mesti nak masak sedap, dia mesti. So those are the things yang kita boleh congkil, kita boleh orang kata apa, deep dive untuk tahu apa kehendak. Contoh paling senang adalah kehendak yang lebih besar golongan suri rumah bekerja ni adalah untuk membahagiakan keluarga. Itu dia general. So sebelum kita bertemu dia orang kat tengah ni, kita kena sebelum kita, orang kata, ketemukan offering kita di tengah-tengah ni, kita kena bawa dia orang ke situ. Kita kena ambil dia orang ni, letak ni. So in a simple way to say adalah kita kena create our own interest. Okay. Sebab tujuan kita buat setting kat Facebook tu kan, kita ambil interest. Tujuan kita pilih interest tu adalah untuk mendapatkan orang-orang yang sebegitu. Maksudnya untuk mendapatkan audience, untuk reach to that audience. Kita ambil lah interest kat Facebook tu. But memandangkan, macam saya cakap tadi, memandangkan faktanya adalah bila kita buat avatar, bila kita buat persona, target persona, kita takkan dapat 100% benda tu dalam setting Facebook yang ada sekarang ni. So memandangkan kita tak boleh nak dapat 100%, saya nak buat sendiri saya punya interest. So this is how we create our own interest. Kita mengumpulkan orang-orang yang kita nak di satu tempat, so that in the future 10, 30, 300 ads akan datang, kita dah address satu, dan kita boleh buat banyak-banyak interest. Sebab bagi contoh tadi adalah suri rumah yang tidak bekerja. So saya tahu ni adalah suri rumah yang tidak bekerja yang nak membahagiakan family dia. So kita kumpulkan di satu tempat. Macam mana kita buat? Kita buat satu campaign. Kita set satu content campaign, content ads. Maksudnya kita buat satu setting, satu campaign. Dalam campaign tu ada satu ad set. Ad set tu adalah kita ambil dekat setting Facebook tu adalah suri rumah. So female, bla bla bla, dia adalah dia punya demografik dia. Jangan guna interest demografik dia. Maksudnya kita mencari suri rumah, perempuan yang tidak bekerja. And then yang lain tu kita biarkan je open. So umur tu based on kita punya penangkulan mantik, ataupun based on data kita yang sebelum ni, siapa yang selalu join kelas tu umur dia macam mana. So kita fokus kat that age range tu. Kita buat ad set yang tu, kita set tu, dan dia punya ads copy dia adalah satu video content yang bagi konten pasal apa yang diorang nak tadi tu, the bigger needs. So dia punya ni kita panggil low entry point. Low entry point maksudnya ramai suri rumah yang tidak bekerja boleh
rasa connected dengan konten tu. Tu tujuan dia. Kita nak supaya suri rumah yang tidak bekerja ni tengok video kita. The moment suri rumah yang tidak bekerja tengok video tu, kita dah mengumpulkan suri rumah yang tidak bekerja di satu tempat, which is custom audience video view. So bila kita dah run campaign tu, at least dalam the best is 1 week lah. The best kita dah run 1 week dia dalam 500 plus view. Then by then kita dah boleh look like. Okay, kita dah ada buat look like barulah kita buat iklan kita yang kita selalu buat sekarang ni. Iklan. Meaning that campaign yang pertama, video view, kita buat objektif dia adalah untuk mengumpulkan orang di satu tempat. Orang yang kita nak. Which is, kalau contoh yang saya bagi tadi tu, suri rumah yang tidak bekerja. Kan? Bagi konten. So, dia orang kumpul di satu tempat. Dan jangan langsung mention pasal kita punya bisnes. Jangan. Kalau kita nak bagi konten dekat dia orang macam buat, contohlah macam tadi kelas buat sandwich apa semua kan. Kita nak buat konten, nak bagi dia orang, okay, konten nak buat sandwich daripada durian. Contoh kan. Jangan ada kaitan langsung dengan kita punya bisnes. Dia mesti sangat-sangat generik. Sangat-sangat sebab kita nak mengumpulkan orang-orang ini dekat dalam kita punya group. Dan tujuan dia bukan untuk buat sale. Tujuan dia adalah untuk mengumpul orang. Mengumpul orang je. Nak create kita punya interest. Bila kita dah jalan iklan tu, depends lah. Ada orang, saya selalu advise buat 100 seminggu untuk permulaan, untuk collect data tu. Kalau kata nak cepat, boleh pump 500 seminggu, 1000 seminggu. Maksudnya pada hari ketiga, hari kedua, hari ketiga kita dah dapat dalam 500 lebih video view. Kita dah boleh buat look like. Bila kita dah ada look like tu dah boleh digunakan. Kita create another campaign. Kita create campaign baru. Asset dia adalah look like kepada video view yang custom audience video view yang tadi tu. So dia punya objektif dia untuk yang campaign yang baru ni adalah kita boleh buat messages, kita boleh buat traffic kalau kita ada landing page, kita boleh buat conversion kalau kita ada e-commerce. Sebab yang campaign yang kedua ni tujuan dia adalah menjual. Sebab kita dah ada a group of people yang kita kumpulkan tadi dan kita buat look like. Sebab kita dah ada kita punya own interest. Kita macam generate kita punya own interest. Dan one thing good is lagi ramai orang tu, kan campaign kita yang pertama ni duduk berjalan ni. Yang video view tu duduk berjalan. So orang yang tengok video tambah kan. So konten tu adalah untuk suri rumah yang tidak bekerja. Kena pastikan konten tu explicit untuk suri rumah yang tidak bekerja. Dia jangan cari konten yang terlalu general. So konten yang explicit dan setting yang fokus, so kita akan dapatlah orang tu dan dia akan dapat dengan sangat-sangat murah sebab konten tu sangat open lah konten kan. So benda ni berjalan, orang pun makin ramai tengok video tu. Lagi ramai orang tengok video tu, suri rumah yang tengok video tu, lagi Facebook nampak kita punya pattern. Pattern dia maksudnya sampai satu point, to a point, Facebook akan nampak macam, oh orang-orang macam ni yang suka video ni. So kalau kita punya konten tu kita buat untuk suri rumah yang tidak setting kita pun yang kat belakang tu yang female benda semua tu pun mengengage tu. So Facebook nampak benda tu ada satu kesinambungan kan. So maksudnya kita punya ads punya quality ranking akan naik, kita punya video view akan naik, cost per view kita akan turun. So dengan secara tak langsung kita dampul orang yang betul dan ramai ke tempat dengan kos yang rendah dibantu oleh Facebook. Facebook tolong sebab Facebook nampak pattern tu kan. Bila kita dah kumpul orang kat situ, kita pun buat campaign yang kedua tadi tu. Kalau macam saya akan buat messages sebab saya nak tarik ke chatbot. So saya buat campaign yang kedua, saya gunakan look like yang tadi tu untuk direct sales, jual. So tarik ke bot akan buat closing, bla 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 semualah. Kalau kita ada website, kita tarik ke landing page, dengan landing page tu adalah sales page dan dekat situ kita buat sales. So benda ni yang data yang kita dapat yang custom audience video view tadi tu, dia membesar kan daripada 500 jadi 1000 jadi 2000 jadi 3000 kan. And dia hit 1000. Kita tengok audience video view tu dia hit 1000 and above kan. The moment kita boleh create ada asset di dalam kita punya sales punya campaign tadi kan. Kita ada dua campaign, satu campaign video view untuk collect data, satu campaign messages kalau saya lah messages untuk buat sales. Dalam campaign messages ni tadi saya dah buat satu asset look like video view tadi. Bila saya punya custom audience dah hit 1000, saya akan create
kat dalam kempen messages tadi tu, asset baru ni adalah saya nak retarget custom audience yang tengok video tu. So maksudnya kalau ada 1,000 orang yang akan dapat. So saya retarget menggunakan objective messages. So diorang yang mana yang dapat di iklan tu bila dia engage dengan bot, so dia akan go through the same journey yang orang look like tadi tu. Maksudnya dia ada dua asset kat situ. Ada dua kumpulan target. Satu look like, sebab look like ni bukanlah orang yang sama yang tengok video tadi tu. Look like ni dia orang lain, tapi dia punya persona dia, avatar dia lebih kurang sama macam orang yang tengok video tu. Yang kedua, asset yang kedua yang baru ni adalah directly targeted to orang yang tengok video tu. So kita panggil retargeting. So kita buat sale. So kita pun buat sale. So ini adalah satu journey, satu customer journey yang paling low, orang kata apa, paling low entry. Maksudnya dia boleh diguna banyak. Kenapa saya cakap dia boleh digunakan dengan lama? Because dia macam ada satu cycle. Kita punya campaign yang pertama tadi, ni campaign yang untuk kumpul data dan dia membesarkan data. So bila kita buat look like itu akan upgrade. Orang dalam look like itu akan sentiasa ditukar maksudnya Facebook akan sentiasa mencari orang yang lebih tepat dengan look like itu based on kita punya custom audience. Maksudnya kat situ dah ada satu cycle kan, dah ada satu cycle. Data orang baru masuk, look like improve, akan ada orang baru nampak. So kat situ, itu satu cycle. Cycle yang kedua, data baru masuk, kita retarget balik orang tu. Maksudnya kita ada dua target untuk kita sales. So dah ada dua cycle. Satu cycle look like, improving look like. Satu cycle untuk retargeting. Okay. Bila kita buat retargeting, kita kena sangat-sangat careful dengan kita kena sangat-sangat careful dengan frekuensi. Sebab macam saya cakap tadi, the moment kita hit one custom audience tu, kita dah target. But dengan 1,000 audience buat retarget ni, katalah kita punya check kita sehari RM10 contoh. Okay? Sehari RM10. Hari kedua akan ada orang dalam retarget group tu nampak iklan kita sekali lagi. Kan? Sebab saya punya basic calculation lah, average setiap 1,000 reach kan. Every 1,000 reach kita kena bayar RM10. So kalau sehari RM10, kita dah boleh reach 1,000 orang tu. But the next day, kita bayar lagi RM10, kita boleh reach lagi 1,000 orang yang sama. Sebab dia retarget kan. So dia pusing-pusing orang yang sama. So kita kena be very careful, kena hati-hati dengan kiraan frekuensi tu. So saya run banyak ads, team saya run banyak ads. So kita nak mengelakkan supaya kita macam ni lupa tu kan. So apa yang kita orang buat adalah kita menyediakan, kan dia ada campaign, asset dan ads kan, ujung sekali ads copy. So kita buat beberapa yang orang kata apa, yang sikit lain lah. Contohnya ada 3 video. Video 1, video A, video B, video C. So copywriting A, copywriting B, copywriting C. So kita ada 3 ads copy. Kita at least 2 atau 3 kat belakang. So bila frekuensi semakin naik, Facebook akan cuba tunjukkan video yang lain yang ada kat belakang tu. Dia akan cuba. Tapi masa first wave kan, bila first wave, Facebook akan cari antara 3 video ni yang mana yang paling related ataupun paling relevant dengan kita punya target audience ni. So yang itu yang akan dapat view dulu, akan dapat reach dulu. But the moment frekuensi kita dah mula naik, Facebook akan start tunjuk yang lain. But kita kena monitor yang ini. Kita kena tengok performance on the ads copy punya level. So kita tengok mana copy yang dah orang kata apa, dah exhausted, dah fatigue kan, kita panggil ad fatigue, yang dah fatigue. Sama ada kita tukar atau kita tahu. Okay, tukar atau tambah baru. Tapi kita selalu try tu tambah baru. Kita tak nak tukar, sebab bila kita bercakap pasal retargeting ni dia punya algoritma dia sedikit kompleks. Kompleks maksudnya dia ada kira on frekuensi tu, and then dia ada kira on the per ads copy kan. Perasan tak kalau dekat kita punya wall kan, kalau kita pergi ke website yang besar-besar, contoh macam marketer luar negara ataupun produk luar negara, bila kita pergi ke website dia, kita akan nampak iklan daripada company tu, daripada business tu berulang-ulang kali, dan yang kita nampak iklan yang berbeza kan. Most of the time ada iklan yang berbeza.
pasal benda yang sama. Saya bagi contoh macam DV. Kalau saya tahu DV, DV adalah satu website builder yang dibuat untuk WordPress. So saya memang banyak buat research pasal website builder. So bila saya hit je, saya pergi ke DV punya landing page, DV punya website, saya punya pixel dah lekat lah kat situ. The moment pixel saya lekat kat situ, dia retarget balik saya dengan bermacam-macam jenis ad copy dan bermacam-macam jenis content, bermacam-macam jenis angle. Dia datang dekat saya punya wall daripada angle features A, lepas tu datang lagi features B, features C, features D kan. So saya as a person yang di retarget, saya akan nampak benda tu based on saya punya frekuensi. So Facebook akan control benda tu. So bila kita buat retargeting, kita kena betul-betul fikirkan frekuensi sebab pada permulaan retargeting group kita tu kecil. 1,000, 2,000 orang tu kecil. Maksudnya hari yang kedua, hari ketiga dah ada orang akan frekuensi dia akan meningkat lah. So average pergi 2 point, 3 point something kan. So kita punya frekuensi tu untuk punya level, frekuensi tu kita kena maintain ada below 3. Kalau ada 2.5, 2.7 tu okey lagi. The moment dia hit 3, kita dah kena cari jalan sama ada tambah ads copy baru ataupun tukar ads copy kan. So try tukar dulu. Kalau tukar juga, bila kita tukar frekuensi yang ads yang tadi tu still naik ya, baru kita tukar, kita tambah dulu. Okay. So basically kat situ dia ada 2 cycle. Satu cycle lookalike dan satu cycle retargeting. But benda ni throughout kita punya business punya umur kan, custom audience ni akan membesar. Betul tak? Custom audience yang video tadi tu, dia akan membesar. Dia akan besar meaning that lookalike ni akan sampai satu masa, lookalike tu dah tak boleh nak diimprove dah. Contohnya pada permulaan bila ada 5 video view, lookalike ni kita kategori sebagai grade D. Grade D maksudnya mungkin ada orang-orang yang tak kena lagi dia punya avatar dalam sebab data kecil, 500. Tapi the moment kita punya video view custom audience tu hit katakanlah 5,000. 5,000 maksudnya data dah banyak. So lookalike tadi tu dah semakin cantik. Sebab maksudnya Facebook dah nampak dah dia punya pattern tu. So dia semakin cantik. Tapi bila kita punya custom audience tu hit 10,000, katakanlah contoh kan, sebab kita tak tahu dia punya limit. Katakanlah 500 kurang cantik, bila dia sampai 5,000 dah cantik, dan bila dia pergi ke 10,000, dia dah tak boleh cantik dah. Maksudnya 11,000, 12,000 dan ke atas, data dalam lookalike tu, pool orang dalam lookalike tu adalah orang yang sama. So the moment dia hit that ni, kita nampak kita punya frekuensi naik, yang dekat lookalike tu kita nampak accept punya frekuensi tu, kita nampak dia punya ads tu dah naik, kita dah tahu dia dah hit orang kata apa, that border. Border di mana lookalike tu dah tak boleh nak improve. So the moment dia hit the border tu, apa yang kita boleh buat adalah kita create a new angle, kita create a new content. Okay? Tadi content katakanlah kita punya content untuk suri rumah yang tidak bekerja. But kita punya business, kita punya produk bukan untuk diorang je. Kita boleh attack orang lain, kita boleh attack husband dia. Kita boleh attack husband dia, kita boleh buat content untuk husband dia. So that husband dia akan beritahu wife dia kat rumah untuk try lah buat business ni kan. So there's a many angle yang kita boleh masuk untuk kita reach out to kita punya core audience kita. Macam dalam contoh yang saya bagi, core audience tu adalah dia punya suri rumah yang tidak bekerja. Tu core audience dia. So banyak cara untuk kita reach out this ni. So macam yang saya explain tadi, macam saya share tadi, benda tu dengan cara yang kita buat tadi tu, so far kalau kita spend hari dalam less than RM50, saya rasa cycle tu boleh tahan 6 bulan lah, at least 6 bulan. 6 bulan tak payah fikir dah nak buat avatar benda, as long as dia pergi lah. Tapi kalau kita buat macam tu, sebab dia berkait, yang saya beritahu tadi dua kan, tactical and technical. Tactical ni kita punya video. Kalau dua-dua ni match cantik, memang tahan lebih daripada 6 bulan. Kalau kita punya bajet kita sehari bawah RM50. So tapi kalau bajet kita tinggi, mungkin dia kurang sikit. Sebab kita, the moment yang dia hit yang tadi tu, yang lookalike dah tak boleh nak improve tu, kita tak tahu berapa lama. Sebab dia different. Dia based on time frame, dia based on budget kan. Tapi lagi besar budget per day, lagi cepat ada hit that kan.
cepat ataupun 2-3 bulan, saya rasa dah tak ada masalah. Mesti nak fikir dah. And then, moving forward, bila kita nak buat data baru, kita dah ada cycle tu, kita cuma plug in data je. Kita nak apa? Kita nak angle apa? Kita nak ni siapa? Kita nak main dengan sentimen apa? Apa emosi yang kita nak touch? Siapa yang kita nak reach? Kita buat benda tu dan kita repeat the same cycle. Dan kita boleh tahan lagi data tu untuk beberapa bulan akan datang. Dan kita orang ada data yang kita orang guna bertahun-tahun pun. Dah 2 tahun lebih kita orang guna data yang sama. So, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join Zulgimi Paula Ilmu ni. Terima kasih, alhamdulillah. Harap membantu. Kita tengok soalan. Kalau ada apa-apa untuk custom audience like ni, tak boleh hentikan sampai 10k view macam tu lah. Tak, kita hanya berhenti bila kita rasa dah tak boleh pergi. Itu je. Itu je dia punya indikator dia. Sebab different target, different algorithm, different tactical, different content, different budget, dia punya calculation dia tak segi masa, dari segi budget, dari segi numbers dia memang langsung tak sama. So as long as kita nampak ikut mendatangkan leads ataupun mendatangkan sales, selagi itulah kita gunakan. Alright. Khalif, yes, good morning. Bro, lama tak dengar. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Video ni saya akan biarkan di wall saya untuk beberapa hari. InsyaAllah. Dan korang boleh refresh balik apa benda yang saya share tadi. So basically apa yang saya share tadi adalah salah satu cara yang saya dan tim guna untuk memastikan kita orang tak payah nak pening-pening mencari audience, mencari setting setiap kali kita nak buat ads. So meaning that satu setting boleh tahan lama. Meaning that mungkin dalam 3 bulan ataupun 6 bulan sekali kita orang cari setting. Orang kata apa, buat setting baru. But kita orang punya spend banyak. Kita punya spend iklan sebulan almost 100k. So bayangkanlah, kalau katalah saya tak buat macam ni, saya buat normal macam biasa orang buat, nak buat iklan tengok cari data. Apa ni buat setting cari data kan. Every time buat iklan macam ni, mati oh. RM100,000 spend setiap bulan nak buat data, nak buat setting setiap kali buat ads. Bayangkan berapa cepat data tu habis kalau kita spend banyak macam tu kan. Kita nak reach out macam saya cakap, boleh reach 1,000 orang. Kalau kita dah boleh reach berapa ramai orang kan. So benda tu yang menyebabkan saya mencari cara untuk supaya at least benda tu boleh, kalau nak kata evergreen tu dia tak evergreen lah, tapi at least dia boleh bertahan lama 3 ke 6 bulan. So maksudnya every 3 months kita, sebab kita orang bukan buat ads untuk satu produk, bukan buat ads untuk satu page. Kita ada more than 30 page, kita ada more than 30 apa orang kata 30 entity yang kita nak jaga. So cerita dia banyak. So kalau kita tak buat macam tu, kita pening. But kalau kita sendiri as a business owner, kita ada satu business, kita ada satu produk, kita ada satu service, kita buat macam tu, lagilah best. Lagilah tak payah nak pening. Lagilah seronok. Lagilah kita boleh fikir banyaknya cycle aku boleh buat. Macam tadi saya cerita satu cycle. Kalau dalam masa yang sama, kita boleh buat 3-4 cycle, buatlah. Sebab kita bajet banyak kan. Kita buat 3-4 cycle. So, meaning that, bila kita ada 3-4 cycle, kita boleh minimizekan budget per campaign ataupun budget per asset. Lagi minimize budget per campaign per asset, lagi murah. Orang tahu, bila kita letak ads budget kita tinggi, kita akan dengan orang-orang yang budget tinggi. Bila kita compete dengan orang yang budget, cost per 1000 reach kita akan sedikit tinggi. Tapi bila kita punya budget ads kita rendah, per campaign, per asset kita rendah, kita akan compete dengan orang-orang yang budget rendah. Bila compete dengan orang budget rendah ni, CPM dia pun rendah. But dia ada pro and cons dia. Compete dengan budget tinggi, dengan budget rendah ada pro and cons dia. Yang tu is a different topic. But untuk memastikan kelangsungan bisnes kita, sebab kita nak, the number one yang kita nak adalah leads. Daripada leads tu baru kita boleh buat sales. So nak dapatkan leads ni, hari ni yang saya share tadi tu adalah macam mana nak mendapatkan orang yang betul untuk kita jadikan sebagai kita punya leads. Dengan kos yang rendah dan tak perlu bening-bening. Kita dapat orang yang ramai. Baik, so pada yang dah join daripada awal tadi, saya terima kasih banyak-banyak. Stay at home. So kita jaga kita. So kalau keluar ke kedai tu, at least buatlah protection apa yang sepatutnya kita protect. Bila balik kat rumah tu, dan kita clean apa yang patut kita clean. Pada yang join di pertengahan jalan, yang baru join sekarang ni, korang boleh tengok
balik replay video ni. Saya akan biar video ni dekat saya punya wall untuk beberapa hari insyaAllah. Boleh tengok macam mana saya share. Kalau ada soalan ke tak faham ke apa, korang boleh je komen dekat post ni kat bawah tu. InsyaAllah saya akan reply mana-mana soalan yang saya sempat lah. Terima kasih banyak. So besok akan ada lagi sesi macam ni. So saya belum terlintas lagi nak share pasal apa. But most probably berkaitan dengan Facebook lah. Sebab sekarang ni dah ramai orang start nak buat Facebook, yang baru start namanya Facebook kan. So most probably berkaitan, mungkin kita akan bercerita pasal audience marketing, mungkin anything. Saya akan fikirkan tentang, dan saya akan buat satu link, another kata apa, punya reminder, so that jangan lupa stay tune dekat saya punya wall ataupun page saya untuk the next schedule besok macam ni juga pukul 9 pagi. So selama sejam kita akan bersiaran langsung dan saya akan share lah benda-benda yang berkaitan dengan online business in general, but untuk kali ni kita fokus pada API je tu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum sarapan pergi sarapan, saya pun belum sarapan lagi. Kita jumpa besok insyaAllah. Assalamualaikum.